Ha? Tak boleh ah? Dah okey lah. Dah lah. Ni ha. Mic. Hai, dah tak bunyi dah. Tadi bunyi dah. Ha, tahu ni? Sekejap. Baik. Ha. Tak jejak. Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh? Dah dekat. Kena apa sikit. Macam ni kat skrin tu. Besarkan dekat tu. Boleh dekat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya takutlah oleh kamu akan musibah ataupun bala bencana yang akan berlaku yang tidak terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, akan tetapi mengenai kepada semua orang ataupun semua makhluk. Wa'alamu, dan ketahui olehmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha keras balasan siksaan azab dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yumainu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah. Ya mati fadil tuan imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatankuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sekali lagi pertemuan kita, perjumpaan kita malam ini untuk kita menyambung kuliah kita. Malam ini kita apa? Hadis 40 Okey, malam ni kitab hadis Arba'in ataupun hadis 40, yang mana kita telah berada di hadis yang ke 24 Okey, hadis 24 di muka surat, kalau Jawi ni 280, betul tajuk ni apa? Tajuk kecil dia apa tu? Sesungguhnya syirik ada salah satu kezaliman yang besar. Betul? Inna syirka la zulmul azim. Betul? Betul tak? Baik. So maknanya kita masih dari berdengung-dengung lah dia punya tu mic ni. Baik, perkara yang berhubungan dengan hadis kursi hari itu, pertama beberapa perintah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, kemudian pengertian kezaliman dan bahagiannya,
Seterusnya, kezaliman ialah meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya, atau menyorit dia, atau memperlakukan sesuatu yang bukan haknya atau miliknya dengan ketiadaan mendapat keizinan dari yang berkenaan. Kemudian kezaliman ada dua bahagi. Pakai mikrofon besar tu lah. Mikrofon besar. Biasalah tu. Dia okey ke tak okey. Dia nak yang okey kena beli yang canggih, yang besar tu. Yang besar mari tu, tu canggih. Besar mari kan. Saya pegang, pegang. Tak pakai apa? Saya pegang. Okay. Tak payah tu. Tongkat dah. Tongkat. Apa lah? Okey. Pakcik ni lawan. Dah. Baik, insya-Allah. Baik. Semana pengertian kezaliman dan bahagiannya. Kezaliman ialah meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Kan? Wada'u syai'in fi ghairi mahalihi. Fi ghairi mahalihi. Mana meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dikatakan sebagai kezaliman. Atau memperlakukan sesuatu yang bukan haknya atau miliknya dengan ketiadaan keizinan dari yang berkenaan. Kemudian kezaliman ada dua bahagi. Boleh ya? Mic ni boleh ya? Boleh lah ya. Kali beli canggih sikit lah. Ataupun yang pakai dekat ni pun tu. Pakai kat telinga tu. Tu pun ada. Sekarang ni dah banyak dah, melambat dah jual. Banyak masih suruh pakai kat situ. Baik. Pertama, kezaliman diri dan yang paling besar bahayanya ialah syirik. Kezaliman diri dan yang paling besar bahayanya ialah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu bentuk kezaliman dah. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Sebabnya dikatakan syirik itu satu kezaliman kerana menjadikan Allah Ta'ala Maha Pencipta sama sebanding dengan ciptaannya. Menjadikan Allah Ta'ala itu yang mana Allah Ta'ala Maha Pencipta sama sebanding dengan cipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Sama ada dari segi zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala dan juga perbuatan Allah Ta'ala, tidak ada satu pun yang boleh serupakan. Tapi disebabkan oleh kejahilan manusia jahil, samping itu syaitan pun merosakkan pemikiran mereka. Akhirnya mereka mengambil sesuatu benda yang selain daripada Allah Ta'ala sebagai benda yang disembah. Kan? Ada manusia menyembah pokok, ada manusia menyembah matahari, ada manusia menyembah batu, kayu dan sebagainya. Batu, kayu dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa manusia itu mempunyai fitrah. Fitrah sebelum jadi berkendakan kepada Tuhan. Fitrah sebelum jadi berkendakan kepada Tuhan. Cuma mereka disebabkan kejahilan, mereka tak boleh membezakan mana Tuhan yang benar dan mana Tuhan yang benar, yang tak sebenar. Mana Tuhan yang sepatutnya disembah dan mana Tuhan yang tak sepatutnya disembah. Jadi mereka tak tahu, disebabkan Allah Ta'ala ni satu zat yang tak nampak, tak boleh dilihat. Jadi mereka nakkan Tuhan yang boleh dilihat dan nampak. Akhirnya mereka mengambil pokok, batu-batu, kayu-kayu dan sebagainya sebagai benda yang disembah. Tetapi ada juga mereka yang menyembah Tuhan-Tuhan yang tak nampak. Contohnya dewa-dewa. Dewa-dewa ialah Tuhan yang tak nampak pun. Tapi kenapa mereka menyembah dewa? Ini persoalannya. Okey. Zahiriatnya, kalau segi asalnya mereka sembah, mereka menyembah
mereka buat alasan kenapa mereka menyembah pokok atau mereka menyembah batu. Alasan mereka kerana Allah Ta'ala ni tak nampak, Tuhan umat Islam tak nampak, jadi mereka tak nak sembah Tuhan yang sebenar. Kerana Tuhan sebenar ini Allah Ta'ala tak nampak. Tapi hakikatnya ada kala mereka pun ada juga menyembah Tuhan yang tak nampak, seperti dewa-dewa kan. Dewa-dewa tak nampak pun, tapi mereka terus menyembah Tuhan yang tak nampak. Ataupun mereka menyembah syaitan. Syaitan pun tak nampak juga, tapi mereka menyembah syaitan. Okey. Itu sebabnya yang penting pada kita itu ilmu, betul tak? Ilmu. Tanpa ilmu kita tak boleh membezakan mana Tuhan sebenar dan mana Tuhan yang tak sebenar, betul tak? Atau menjadikan makhluknya setaraf dengan dia dalam segi etikat ataupun ibadat. Etikat ataupun ibadat, menjadikan makhluk itu setaraf dengan dia daripada segi etikat ataupun pegangan ataupun ibadah dalam penyembahan kepada makhluk tadilah. Mungkin disebabkan makhluk tadi memberikan wang ringgit atau duit mereka, harta benda-benda material boleh dibagi oleh makhluk. Contohnya orang yang kaya raya lah, orang kaya, orang berduit, dia boleh bagi sesuatu kepada orang yang susah dan miskin. Jadi orang susah dan miskin ni disebabkan oleh kejahilan dia, jadi mereka menganggap orang yang bagi duit itu sebagai Tuhan. Orang yang bagi wang itu sebagai Tuhan. Kenapa? Mereka boleh bagi sesuatu kepada mereka, sedangkan Allah Ta'ala dia kata tak nampak dan tak boleh bagi apa-apa pun kepada mereka. Jadi yang mereka sembah tu ialah manusia, bukannya Allah Ta'ala. Dan ini bermakna meletakkan kepercayaan dan ibadah bukan pada tempatnya. Wad'u syai'in fi ghairi mahalihi. Kalau bahasa Arabnya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Termasuk dalam pengertian ini segala maksiat yang dikerjakan sama ada yang besarnya maupun yang kecilnya, semuanya dikatakan perbuatan zalim, hanya berlainan keadaannya sahaja. So maknanya dalam konteks kita beribadah bukan kepada Allah pun termasuk dalam benda zalim juga. Bukan sebagaimana yang biasa kita faham, mana zalim itu ialah kita menindas orang lain, contoh kan, menindas orang lain ataupun kita memfitnah orang lain kan. Itu kepemahaman daripada kebanyakan kita itu dikatakan sebagai zalim. Tapi dalam konteks penyembahan kepada selain Allah Ta'ala pun zalim juga. Tapi ini benda ni jarang di-highlightkan lah, jarang disebut-sebut, dinyatakan kepada orang alam, kerana mereka nampak menindas itu hanya itulah zalim. Yang tak menindas bukan zalim, dia kata. Macam tu. Kemudian dalam konteks menzalim juga mesti menzalim orang lain. Si A menzalim si B baru dikatakan zalim. Kalau si A menzalimi si A, itu bukan zalim nama dia. Gitu. Bukan zalim. Tapi pun itu termasuk zalim juga. Kita menzalimi diri kita sendiri kan, zalim juga. Okay? Kita tidak menunaikan hak kita sebagai hamba. Kita tidak menunaikan hak kita sebagai hamba untuk ibadah kepada Allah. Okay? Kita tidak menunaikan hak kita untuk istirahat, zalim juga. Kita memeras sugut kita punya tenaga kan, dengan bekerja siang malam pagi petang tanpa rehat. Jadi hak mata contohnya tak ada, hak badan tak ada, tak ditunaikan. Okey, apalagi kalau hak kepada isteri, pada anak-anak dan sebagainya. So maknanya itu pun termasuk dalam bentuk kezaliman juga. So maknanya zalim ni pun banyak pecahan dia. Okey. Yang kedua, kezaliman seorang manusia kepada orang lain. Ini biasalah. Si A menzalimi si B. Okey, kezaliman ini diharamkan juga menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya pada hajinya yang penghabisan. Di antaranya katanya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza. Inna sesungguhnya dima'akum darah-darah kamu, wa amwalakum dan harta-harta kamu, wa a'radahum dan marwah-marwah kamu, kehormatan kamu, alaikum haram atas kamu itu haram,
ka hurmati yaumikum haza, sama seperti haram pada hari ini, fi syahrikum, dalam bulan kamu ini, fi baladikum haza, dalam negara kamu ini, dalam tanah haram. Sama seperti bulan ini bulan haram masa tu kan, pada mana hari-hari yang haramkan untuk berperang. Kerana Islam ni ada hari-hari yang diharamkan perang. Seperti bulan Zulkaidah, Zulhijjah, ada 4 haram. Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan juga Rajab. Muharram dan Rajab. Ini bulan yang diharamkan daripada berperang. Baik. Jadi dalam hadis ini menunjukkan pada kita, sesungguhnya harta kamu, darah kamu, maruah kamu itu, atas kamu itu haram. So maknanya haram kita menjatuhkan ataupun menumpahkan darah sahabat-sahabat kita yang lain. Haram juga kita merampas harta mereka tanpa hak. Dan haram juga kita merosakkan kehormatan mereka. Kerana setiap orang itu ada maruah diri. Ada maruah diri kan. Jadi kita pun ada maruah diri. Apa perhatian kalau seorang itu menjatuhkan maruah kita di depan orang ramai? Tentulah tuan-tuan pun marah kan? Marah. Kalau istilah kata ni bengkak lah kan? Bengkak kan? Bengang gitu kan? Siap engkau kan? Hari ni hari engkau, besok hari aku pula tu kan? Itulah biasa yang orang kata istilah yang biasa terpendam lah dalam hati kita. Okey. Jadi dalam hadis ini menunjukkan pada kita, zalim terhadap manusia adalah termasuk dalam bentuk kezaliman. Memfitnah orang lain kan? Menjatuhkan maruah orang lain pun termasuk dalam bentuk kezaliman. Baik, kita lihat terjemahan tu. Sesungguhnya darah kamu dan harta benda kamu dan kehormatan kamu haram atas kamu, seperti haramnya hari kamu ini dan bulan kamu ini, mana bulan haram masa tu, dan pada negeri kamu ini ialah Makkahul Mukarramah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berkata lagi kepada mereka, iaitu, hai hamba-hambaku, sekalian kamu adalah tersesat. Sekalian kamu itu dolun. Sekalian kamu itu tersesat. Kalau disebut dalam dia punya matan hadis tu, macam mana matan hadisnya? Kullukum dolun kan? Yang pertama, ya ibadi kullukum dalun illa man hadaitahu fastahduni ahdikum. Fastahduni ahdikum. Dalam matan hadis itu, wahai hamba-Ku, sungguhnya kamu, setiap kamu itu adalah tersesat kecuali siapa yang aku beri hidayah petunjuk padanya. Sebab itu, maka mintalah hidayah itu kepadaku, tentu aku berikan hidayah itu kepada kamu. Okay? Kemudian sekalian kamu itu lapar kecuali siapa yang telah aku beri makan akan dia. Sebab itu maka mintalah makanan itu kepadaku, tentu aku beri makan kepada kamu. Mintalah makanan padaku dan aku berikan makan pada kamu. Hatta kalau benda-benda kecil sekalipun, minta juga. Walaupun ada di kalangan manusia ni kadang dia malu nak minta pada Allah. Seperti Nabi Musa AS. Nabi Musa pernah dia malu minta pada Allah. Kenapa Musa malu minta pada Allah? Musa kata, dah terlampau banyak nikmat-Mu padaku ya Allah. Nikmat terlampau banyak, so aku malu nak minta padamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, mintalah wahai Musa, walaupun kamu nak minta tepung untuk masak sekalipun, mintalah. Kan? Mintalah tepung ke apa ke, tak kisah, yang penting kau minta. Jangan tak ada minta lantung, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian sekalian kamu lapar kecuali siapa yang aku beri makan akannya. Sebab itu maka mintalah makanan itu kepadaku, tentu aku beri makan kepada kamu. Yang penting minta. Walaupun zahiriatnya kita nampak kita yang minta pada manusia, mintalah makanan sikit kan. Saya tak ada makanan tu. Tapi kadang ada juga manusia yang berbohong ada. Dia dah banyak dapat duit dah. Dia minta sedekah untuk sendiri, duit banyak, tapi masih lagi minta makanan pada kita. Dia minta makanan, dia kata duit tak ada. Duit tak ada. Sebenarnya duit ada. Sebenarnya duit ada. Dia kata tak ada duit. Ada juga kadang-kadang berbohong. Dia kata duit dia hilang. Duit hilang, dia musafir
Kan daripada sini nak pergi Perak, ataupun daripada Johor Bahru dia nak pergi Perak. Dia nak pergi saudara dia kata. Tak, macam mana duit hilang. Duit hilang. So dia datang jumpa kita minta duit. Dia kata duit hilang. Tak, ya tu tidak kan. Kadang-kadang kita pun was-was. Kemudian dia jumpa orang lain jatuh juga. Dia kata duit dia hilang. Sedangkan duit dia dah banyak dah dia dapat. Dan kadang-kadang sedangkan duit dia tak hilang pun, tak ada pun hilang duit dia. Baik, kemudian hai hamba-hambaku, kojak tak kuat. Kojak penonton mojak senyap. Sebab itu maka mintalah makanan itu kepadaku, tentu aku beri makan kepada kamu. Hai hamba-hambaku, sekalian kamu bertelanjang kecuali siapa yang aku pakaikan akan dia. Sekalian kamu itu bertelanjang, mana bertelanjang tak berpakaian lah. Tapi ada juga orang kadang-kadang ada pakaian, pergi di tengah pakaian ni. Orang gila lah. Orang gila. Orang gila je. Kan pakaian kita bagi tapi tak nak pakai. Lepas tu pergi masuk bandar, kulu gila-gila tidak berpakaian. Orang lain semua cuba lagi. Biasa perempuan lah. Dia nampak perempuan lain tak berpakaian. Ada kadang perempuan lain tak pakaian. Orang gila lah. Orang waras dia mesti berpakaian. Penyakit gila ni dia bukan kira. Tak kira perempuan ke lelaki ke, boleh diserang oleh penyakit gila. Disebabkan oleh stres lah. Stres ataupun masalah peribadi. Kadang-kadang dia tak boleh kontrol dia, maka jadi gila. Tak kira perempuan ke lelaki. Bila dah gila, faham lah. Kita bagi pakaian, dia tak nak pakai. Dia pergi telanjang bulat, pergi masuk dalam bandar tu. Tentuan pun cuba lagi kan, kelang kabut, patah panting lagi. Naik motor? Ada kan? Ada pernah keluar dalam FB naik telanjang bulat naik motor. Ya insya-Allah. Gila lah tu. Kau tak gila tak ada naik motor telanjang bulat dah. Kan tu. Okey? Tapi jangan buat-buat gila sudah. Dia waras. Tetapi buat-buat gila, tu tak boleh lah. Tu sengaja mencampakkan diri dalam kebinasaan. Okey? Silap-silap orang ambil listrik, pergi listrik pula. Okey. Baik, sekalian kamu bertelanjang kecuali siapa yang aku telah pakaikan akan dia. Adakah Allah Ta'ala pakaikan pakaian pada kita? Tak kan? Ini termasuk dalam kata-kata majaz ataupun kata-kata balaghah. Kan? Dari segi hakikatnya, dari zahiriatnya yang memakai baju tu siapa? Kita yang menggunakan tangan kita ambil baju, pakai baju. Tapi Allah Ta'ala kata, aku pakaikan untuk kau baju. Semaknanya, dari segi hakikat, siapa yang memakaikan baju? Zahiriatnya memanglah kita nampak kita pakai baju. Hakikatnya siapa yang beri baju tadi? Allah. Itu sebab Allah Ta'ala kata, setiap kamu tu telanjang kecuali siapa yang aku telah pakaikan baju. Bila masuk Allah Ta'ala pakaikan baju. Nampak? Ini dah masuk kata-kata balaghah lah. Kalau siapa belajar mubarah dia faham. Kan? Yang pakaikan baju itu memang zahirnya kita, hakikatnya Allah. Siapa yang menyediakan pakaian? Allah. Siapa yang menyediakan orang kata bahan mentah untuk buat pakaian? Allah. Manusia hanya menggunakan bahan mentah untuk membuat pakaian. Tapi bahan mentah tu siapa sediakan? Allah. Kain-kain apa semua kan? Tu semua Allah Ta'ala yang sediakan benda tu. Manusia hanya mengolah benda tu untuk menjadikan pakaian. Begitu juga rumah zahiriat kita nampak kita yang buat rumah. Tetapi bahan mentah buat rumah daripada siapa? Allah. Kayu, kan, batu, besi, kaca, kan, bahan-bahan simen tu semua asalnya daripada Allah Ta'ala juga. Manusia hanya memproses, kemudian buat simen ke apa sebagainya, buat kaca, kan, dan akhirnya kita yang menyambung, dan akhirnya kita buat buah-buah, kan. Macam tu. Kemudian sebab itu maka mintalah pakaian kepadaku, tentu aku pakaikan pada kamu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu bersalah malam dan siang. Mana berdosa lah. Kita ni ada melakukan dosa sama ada siang dan malam.
dan aku mengampunkan sekalian dosa. Sebab itu maka pohonlah keampunan kepadaku, tentu aku mengampunkan bagi kamu kesalahan kamu. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itulah orang yang bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam, sekalian ataupun setiap orang bani Adam itu semua ada berdosa, ada silap salah, kecuali para nabi dan para rasul. Tapi ada juga para nabi dan rasul kadang-kadang terlupa kan. Tapi semua itu tidak akan mengurangkan derajat mereka, tidak mengurangkan derajat mereka sebagai nabi dan juga rasul. Nabi pun pernah lupa dalam solat kan. Nabi tanya dengan para sahabat, adakah aku terlupa ataupun jadi sahabat tanya, adakah engkau terlupa ya Rasulullah, ataupun sembahyang telah pun dipendekkan, dikasarkan? Betulkah? Kata Nabi. Maka Nabi pun sambung sembahyang lagi 2 rakaat lagi. Sembahyang itu sembahyang asar silap saya, tapi Nabi sembahyang 2 rakaat saja. Kemudian bila Nabi salam, maka sahabat tegur Nabi, ya Rasulullah, adakah sembahyang telah pun dikasarkan, dipendekkan, ataupun kau terlupa? Nabi kata, betulkah? Betulkah? Mana Nabi macam terpinggir-pinggir macam tu lah. Jadi kan, betulkah? Sama ada betul terlupa ke ataupun dah pendekkan? Maka Nabi pun tersedar dan sambung sembahyang lagi 2 rakaat. Baik. Tapi semua itu tidak akan mengurangkan derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian maka dengan keterangan Allah Taala tersebut, mengertilah kita bahawa sekalian manusia adalah memerlukan kepada pertolongan Allah, sejak dari perkara hidayah dan dosa sampai kepada perkara makan, pakaian dan sebagainya. Nampak tak? Semua itu daripada Allah. Mana daripada sekecil-kecil benda sampailah kepada sebesar-besar, semua itu adalah daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hatta hidayah sekalipun adalah daripada Allah Taala juga. Tanpa hidayah maka semua tentu manusia berada dalam kesesatan. Tanpa hidayah kan, kerana banyak kalau manusia ni kadang-kadang dia faham tapi tak dapat hidayah dia. Dia faham, dia kaji tentang Islam. Contoh golongan-golongan orientalis barat kan, orang-orang bijak pandai pada barat. Sebahagian mereka itu membuat kajian tentang Islam, tetapi hidayah tak ada. Itu tak termasuk yang jahil. Macam tadi jahil kan. Kalau tadi jahil betul, tak faham langsung tentang Islam ni. Jadi akhirnya mereka mengambil benda selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ada juga tadi macam menyembah dewa, kan? Benda yang tak nampak. Okay. Yang ini pula ada pula ilmu, faham pula tentang Islam tu, tapi tetap juga tidak masuk Islam. Kenapa? Tidak mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kerana hidayah itu daripada Allah. Okay. Kalau tanpa pemberian hidayah, manusia tidak akan masuk pada Islam juga. Kemudian maka tidaklah mendapat satu apa pun dari yang tersebut itu kalau tidak dengan kehendak Allah. So maknanya mesti kehendak Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni punya satu sifat namanya muridan. Kudrat iradat. Kudrat mana berkuasa, iradat berkehendak. Ada kudrat tanpa iradat tak boleh juga. Mesti ada kudrat dan iradat. Kerana kudrat dan ini saling menzalimi, saling melazimi di antara satu sama lain. Malahan ada pula ulama tauhid kata, ada kudrat iradat pun tak cukup, mesti ada ilmu juga. Ilmu pun kena ada, hayat hidup pun kena ada. Kena hidup, barulah terlaksana mana-mana kehendak Allah Ta'ala. Dia kata, kalau situ adalah pembahasan tauhid. Maknanya 4 sifat ni, hayat, hidup, kemudian ilmun, mengetahui, yang ketiga kudrat, kemudian iradat. 4 sifat ni dia bergabung, barulah terlaksana kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kudrat iradat saja tak cukup, tanpa hayat. Kerana Allah Taala tu mesti hidup, Allah Taala tidak boleh mati. Okey. Kemudian ilmun, berilmu, mengetahui. Kalau Allah Taala tu hidup,
Ada kudrat, iradat, tapi ilmu tak ada, mengetahui tak ada. Allah Ta'ala tu jahil. So tidak juga terlaksana apa-apa kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semana 5 perkara ni lazim 4 perkara ini lazim melazimi di antara solid untuk menunaikan apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik, kemudian sebab itu maka dikehendaki kepada mereka supaya selalu berdampingan kepadanya maupun dalam perkara-perkara biasa. Baik, kemudian minta hidayah. Minta hidayah makanan dan juga pakaian. Allah Ta'ala menyatakan bahawa sekalian kamu tersesat, dalun, tersesat, kerana tiada agama yang benar, lalu ditunjukinya atau dipimpinnya kamu kepada agama, maka kamu telah mendapat hidayah agama itu. Hidayatul din. Hidayatul din. Kerana hidayah tu ada banyak pecahan. Hidayah ada banyak pecahan. Kalau sebut dalam kitab tafsir pun ada 4 atau 5 pembahagian hidayah. Hidayah yang pertama namanya hidayah ilhamul fitri. Hidayah ilhamul fitri, maknanya hidayah ilham semula jadi. Hidayah ilham semula jadi. Contohnya binatang, okay, ataupun manusia ataupun bayi, bila dilahirkan sahaja mereka sudah mempunyai keinginan. Binatang ataupun manusia yang kecil, bayi kan, ataupun anak binatang kan, bila lahir saja mereka sudah ada keinginan. Kalau bayi contohnya, kalau dia lapar ataupun dia haus ke, maka dia akan menangis. Dia tahu menangis je lah. Kalau seandainya dia lapar ataupun haus, ataupun mungkin badan dia kena gigit semut pun, dia akan tetap menangis. Kan? Kerana menangis ini adalah ilham. Kata fitrah semula jadi, keinginan dia, supaya ibu dia menunaikan keinginan dia. Tahu tak? Hidayatul ilhamul fitri, nama dia. Yang kedua, hidayatul hawas. Hidayatul hawas ni iaitulah hidayah semula jadi. Hidayatul hawas, hidayah panca indera. Hidayah panca indera namanya. Kerana manusia ni bila dia sudah ada keinginan semula jadi, kemudian panca indera dia pula dia akan berfungsi untuk melihat keadaan ataupun mendengar keadaan satu benda tadi kan. Dan ada yang jenis makhluk yang dilahirkan, dilahir saja dia dah boleh bergerak, dah boleh berjalan, boleh berenang dan sebagainya. Contoh paling mudah ialah binatang. Kalau binatang dilahir saja, tidak berapa lama lepas tu dia dah boleh bangun dah. Berbeza dengan manusia. Manusia dia makan masa, kan, makan masa kan. Bayi dilahirkan, dia lahir bayi itu dia tak boleh jalan lagi. Kojoynya tidur, menangis, dah lahap kan, netek, makan. Itulah kojoy. Sampailah umurnya tu kira-kira 2 tahun, barulah dia boleh bertatih, jalan dan sebagainya. Berbeza dengan binatang. Saya pernah tengok satu video apa tu? Video ikan paus ke ikan lumba-lumba? Ikan paus saja. Ikan paus melahirkan anak. Video. Kan, dia lahir saja, keluar daripada perut ibu dia tu berenang. Keluar daripada perut ibu dia masih ada darah lagi, dia dah berenang dah. Terus berenang. Dia lagi cepat berbanding dengan binatang yang berada di daratan. Kalau binatang di daratan dia makan masa sikit. Contohlah lembu kan. Anak lembu tu kalau lahir dia makan masa juga untuk dia nak bangun tu. Tak ada secara automatik dia boleh bangun. Tapi kalau yang binatang di laut, contohnya ikan paus, lahir saja dia dah boleh berenang. Terus berenang, dia akan follow ibu dia. Itulah kehebatan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Semaknanya benda tu tak mustahil pada Allah. Mudah saja kalau Allah Taala nak. Kerana Allah Taala berkuasa. Betul tak? Sehingga contoh Allah Taala menciptakan binatang yang banyak kaki dengan binatang tanpa kaki.
Contoh binatang banyak kaki, contohnya lipan. Lipan ialah binatang punya banyak kaki. Dan kita pun tak boleh kira berapa kaki yang sebenar. Ada lagi binatang yang banyak kaki, ulat gonggok kan. Ulat gonggok ni memang banyak kaki je. Okey, so maknanya dia berjalan menggunakan kaki. Tapi ada binatang tanpa kaki. Ular. Satu kaki tak ada. Tapi dia boleh jalan begitu cepat dan pantas, berdosup pun ya. Betul tak? Ini menunjukkan pada kita tentang kehebatan ciptaan Allah Ta'ala. So akhirat besok ada manusia yang tanpa kaki dia lah. Dia pergi pada mahsyar tanpa ada kaki, tanpa tangan dan sebagainya. Walaupun kat dunia dia ada tangan dan kaki. Akhirat besok tak ada tangan kaki. So maknanya kita pun tertanya-tanyalah, boleh ke berjalan tanpa kaki? Boleh. Contoh paling mudah ular lah. Kan? So mana benda tu tak mustahil pada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak tunjuk kepada manusia tu, nak balas dia sebabkan dosa-dosa kesalahan dia, akhirat besok Allah Ta'ala akan jadikan dia tanpa tangan, tanpa kaki. Dan ada pula manusia, ada pula binatang, contohnya dia tak ada mata. Dia berjalan tanpa menggunakan mata. Mata tak ada, tapi boleh berjalan. Contoh paling mudah, cacing kan. Cacing tanah kan. Cacing tanah ada mata tak? Ada. Tak ada mata kan? Tapi dia boleh hidup tak? Boleh hidup. Dia boleh berjalan tak dalam tanah tu? Boleh. Mata tak ada. Tapi dia boleh berjalan dan boleh cari makanan dan hidup mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. So akhirat besok ada manusia yang buta mata. Ada manusia yang buta mata. Boleh jalan tak dia? Boleh. Mengikut kepada amalan-amalan masing-masing. Dan ada besok, akhirat besok ada manusia yang berjalan menggunakan muka kan. Jalan menggunakan muka, jalan menggunakan kepala kan. Semua tu berdasarkan kepada amalan masing-masing. Sebagaimana di dunia ni Allah Ta'ala boleh buat, akhirat pun Allah Ta'ala pun boleh buat itu. Maksudnya kemudian hidayah panca indera kan. Pertama tadi hidayatul hawas, hidayatul hamil fitri. Yang kedua hidayatul hawas. Yang ketiga hidayatul aqli, hidayah akal. Hidayatul aqlan, mana dengan akal manusia pun boleh berfikir, boleh mengenal, okey ini ibu dia, ini bukan ibu dia, ni ibu dia. Dia tahu kan ni ibu, ni ayah dia. Kenapa? Manusia dikurniakan akal. Binatang pun begitu juga. Binatang pun boleh kenal, ni ibu dia, ni ayah dia kan. Ini anak dia. Binatang pun kadang dikenal, walaupun manusia tak boleh kenal pun tu anak dia. Sebab apa? Contohnya dalam koloni binatang kan, contohnya penguin kan, ataupun burung-burung yang berada di dalam koloni tu kan, berpuluh ribu burung kat situ. Tahu tak? Dari segi zahiriatnya kita tak boleh nak cap ini anak burung siapa. Anak burung si A ataupun si B, tak tahu. Tapi ibu burung itu boleh mengenali dia. Tak? Dia boleh kenal itu anak dia. Kalau bukan anak dia akan tendang. Tahu tak? Dia akan tendang ke sana, tendang ke sini. Kenapa? Itu bukan anak dia. Sebenarnya dia tahu itu anak dia. Tapi kita tak boleh bezakan. Itulah kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semana dikurniakan akal. Manusia dikurniakan akal. Dengan akal kita boleh bezakan ini anak siapa. Anak orang ke tak kita. Kan? Kita tahu lah, kita boleh bezakan kerana kita yang melahirkan dia dan kita yang membesarkan dia. Cuma kita tahu itu anak kita lah. Okey. Tetapi dengan akal saja tak cukup. Dengan akal pun tak cukup. Maka datanglah hidayah seterusnya, hidayatul din, hidayah agama. Hidayah agama. Tanpa hidayah agama tak cukup. Kenapa? Kerana akal kita kadang tersilap dan tersalah. Kita selalu tersilap dan tersalah. Maka dengan akal akan menjadi penimbang ataupun neraca dia untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang haram, mana yang batil. Baik, kemudian itu walaupun kamu telah mendapatnya, kamu masih memerlukan lagi hidayah untuk memimpin dan membawa kamu ke jalan iman dan Islam yang betul, supaya terhindar dari jalan yang menyimpang daripadanya, baik dalam i'tikad, ibadat dan akhlak dan sebagainya. Hidayah ini sangat-sangat dikehendaki oleh setiap orang yang beriman
Inilah hikmahnya disuruh membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat solat sembahyang. Kerana di dalamnya ada doa memohon hidayah kepada Allah, iaitulah ihdinas siratal mustaqim. Nampak? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Diminta kita membaca setiap rakaat dalam solat. Okey, setiap rakaat. Kalau subuh ada rakaat mana 2 kali kita baca. Kalau zuhur ada 4 rakaat, mana 4 kali kita baca, minta doa. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa perlu minta? Bukankah kita dah Islam? Ini persoalan kan? Bukankah kita dah Islam? Kita dah syahadah dah. Kenapa nak perlu nak ihdinas siratal mustaqim? Kerana tak cukup dengan hanya satu hidayah. Kita perlukan banyak hidayah. Macam tadilah. Ada hidayatul hawa, hidayatul aqli, hidayatul din. Kita perlukan banyak hidayah. Kalau dalam pembahasan tauhid dia kata, kan kenapa perlu kita meminta hidayah lagi? Bukankah itu dinamakan seperti kita meminta satu benda yang telah ada? Disebut tahsilul hasil. Tahsilul hasil, menghasilkan satu benda yang dah hasil. Tak apa nak minta lagi. Maka dijawab oleh ulama, dia kata kita kena minta selalu. Kerana hidayah ada kita pun kadang-kadang tak kekal. Manusia kalau dah beriman pun ada masa dia boleh terpesong semula. Kalau tak betul cara dia, kata tak. Dan sampai tadi hidayah pun banyak pecahan dia. Tak cukup hanya sekadar satu hidayah. Perlukan banyak hidayah, kan, untuk mendorong kita melakukan perkara-perkara kebajikan dan supaya kita istiqamah dan kekal. Kalau dalam Fatihah tu dia kata ihdinas siratal mustaqim, sambungan dia siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat akan mereka itu. Ialah para nabi, jalan para nabi dan juga para rasul. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, bukan orang sesat. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan doa ini yang selalu diucap dan diperbarui, akan terpimpinlah perjalanan hidup ke arah jalan yang betul dan benar. InsyaAllah akan terpimpinlah. Pimpin. Kerana ada di kalangan Malaysia ni, bila tak istiqamah, ada yang kembali pada agama asal mereka. Banyak begitu kan. Kita dengar kan, dia asalnya bukan Islam, lepas tu convert masuk Islam, tertarik Islam, masuk Islam. Kemudian bila masuk Islam, dia uji dengan berbagai ujian, dia tak tahan ujian tadi, maka akhirnya dia kembali pada agama asal semula. Nauzubillah min zalik. Okey. Dan ada pula memang lahirnya Islam, lahir Islam, tapi disebabkan oleh sesuatu perkara, maka akhirnya keluar dari Islam, murtad. Bila dah murtad, hilang macam tu, tak dapat kesan. Tak dapat kesan, tuan-tuan. Dan ada pula yang hilang bukan murtad, tapi mengamalkan benda-benda yang tak elok. Mengamalkan benda yang tak elok, mengamalkan LGBT. Ada. Kita silap pelajar Malaysia kan, yang belajar di UK kan, gagal dikesan oleh mak ayah dia dan juga kawan dia, gagal mengesan dia. Akhirnya tak lama tu, beberapa tahun kemudian muncul gambar dia bersama dengan seorang, dia lelaki, belajar lelaki. Akhirnya muncul gambar dia berkahwin dengan seorang lelaki orang putih. Lelaki kahwin dengan lelaki. Dia kahwin pula dengan memakai baju Melayu, potong kolok, songkok dan sebagainya. Kan? Kau nak kahwin-kahwinlah, tapi janganlah tunjukkan pakai baju Melayu pula, songkok pula kan. Ada kan dalam laman web ada. Lenten ada. Cuba cari. Saya terlupa dia. Tapi dia mengamalkan itulah LGBT lah. LGBT. Lelaki kahwin dengan lelaki. Gay namanya. Gay lah, lelaki kahwin lelaki. Kalau lesbian, perempuan dengan perempuan. Okey? Perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan tu nak ikut jalan mana
Tak, bila dia sek tu dia nak ikut jalan mana? Mana-mana jalan lah. Perempuan dengan perempuan. Kalau lelaki-lelaki tu dia boleh ikut jalan belakang lah. Betul tak? Tapi ikut belakang pun dah kita tak boleh lah. Dibuat kan? Ikut jalan belakang. Tapi perempuan-perempuan ni ikut jalan mana? Tu persoalannya. Jadi jawablah sendiri. Kemudian biseksual kan? Biseksual tu lelaki boleh, perempuan boleh. Lelaki boleh, perempuan boleh. Mana dia berkahwin dengan perempuan. Contoh lelaki berkahwin dengan perempuan, dia ada isteri, ada anak. Dalam masa sama dia ada lelaki simpanan. Masa sama dia ada lelaki simpanan dia. Okey, dia seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, kemudian ada anak perempuan. Dalam masa sama dia punya satu hubungan sulit dengan seorang lelaki. Ataupun mungkin dia seorang perempuan berkahwin dengan seorang lelaki, suami. Dalam masa sama dia ada hubungan sulit dengan seorang perempuan lain, hubungan seks dengan seorang perempuan lain. Biseksual. Yang keempat, transgender. Transgender maknanya lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Kan kita tengok perempuan tapi suara lelaki. Kan, muka perempuan, kan body perempuan, semua perempuan lah, tapi suara garau kan. Suara lelaki. Kadang dia pakai ubat. Bila makan ubat tu kan dia maintain lagi lah suara perempuan. Bila ubat tu dah habis, maka semua keluar. Semua keluar. Suara lelaki keluar, dia punya jambang semua keluar, bulu-bulu semua keluar. Bila dia makan ubat tu semua perempuan lah. Nampak sebiji macam perempuan kan, lawa cantik kan. Lawa tertarik lah. Tapi sebenarnya ada lelaki. Tu tuan, bayar berjaga sikit bintang ke orang tu. Kan, ni perempuan kan, nampak perempuan cantik, sebenarnya lelaki, bukan perempuan kan. Macam tu. Berhati-hati sikit Baik, kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada hadis tersebut mengenai kelaparan, ketelanjangan, kesalahan atau dosa kamu, iaitu diberikan kepada kamu makanan kamu dan pakaian kepada kamu, dan diampuni pula kesalahan kamu, sedangkan kamu tidak berupaya walaupun telah berusaha, jika tidak aku yang memberikan itu semua kepada kamu. Ini menunjukkan kamu pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Nampak? Hakikatnya kita tidak punya apa. Habis yang ada pada diri kita itu siapa punya? Allah. Yang ada pada kita pakaian kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, betul tak? Harta benda kita, kereta kita, rumah kita, semua milik siapa hakikatnya? Milik Allah. Kita hanya meminjam sahaja. Jawatan pun hanya pinjaman sahaja di dunia sini. Kan bila kita mati ataupun bila kita dah tempoh tamatnya memegang jawatan itu, so jawatan itu akan diberikan pada orang lain pula. Jawatan itu akan diberikan kepada orang lain pula yang akan memegang jawatan tersebut. Okey, kalau pakaian kan, baju, kereta kan, akhirnya kereta itu disebabkan kita dah meninggal dunia ataupun mungkin kita dah lemah, dah letih, dah tak mampu pandu kereta, so kereta tadi kita bagi pada anak kita. Ataupun tidak pun, kalau tak nak bagi anak tak nak pakai kereta ni, dia tak minat kereta ni, so akhirnya kita jual kereta. Bila kita jual kereta kita telah berpindah kepada orang lain. Nampak? Kenapa? Semua itu adalah semua bentuk pinjaman sahaja. Baik, kemudian sebab itu kamu minta yang tersebut itu kepadaku di samping ikhtiar yang kamu lakukan menurut caranya ataupun melalui sebab-sebabnya. So maknanya usaha dan ikhtiar kena buat juga. Tak boleh hanya menyerahkan diri saja. Zahiriatnya kita kena usaha. Nak kita jadi orang alim, mesti belajar. Nak kita ni berilmu, kena masuk personal sekolah. Nak lulus PSA, kena belajar, kena ulang kaji, latih tubi.
kan, menjawab soalan-soalan lepas. Kalau anak-anak kita nak pesa je kan, SPM ke ataupun PT3 kan, biasanya apa yang cikgu tekankan bila nak pesa? Solat hajat, kata kan. Solat hajat jangan lupa. Ulang kaji jangan lupa. Latih tubi jangan lupa. Jawab soalan-soalan lepas, simulasi. Jawab soalan lepas. Kemudian buat study group. Betul kan? Kemudian ikut tuition. So maknanya tu cara-cara untuk nak berjaya dalam peperiksaan. Habis kalau dia duduk aja, tuition pun tak nak, ulang kaji pun tak nak, kan, study group pun tak ada. Tak, buat latihan tubi pun tak ada. Duduk je. Boleh berjaya ke? Tak berjaya kan? Dia tetap tak akan berjaya. Kerana usaha ikhtiar tetap mesti ada daripada Malaysia, ketentuannya daripada Allah. Gitu. Kemudian demikianlah keterangan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya berhubung dengan perkara kehidupan yang setiap orang mengetahuinya. Kemudian dikatakannya perkara kesalahan atau dosa yang kerap kali dikerjakan mereka di waktu siang dan malam pula. Dan mereka tak usahlah sangat keluh kesah, kerana katanya, aku akan mengampunkan. Katanya siapa ni? Katanya Allah, aku akan mengampunkan kamu, maka mintalah ampunan itu kepadaku, kata Allah. Aku tahu, Allah Ta'ala kata, aku tahu kamu ni banyak dosa, wahai hamba-Ku. Siang, malam, pagi, petang ada buat dosa. Melihat benda haram, dosa. Kadang-kadang ada gerak hati dalam kita ni, kan, tak suka dengan seseorang, hasad dengki, dosa juga. Kan, ibadah tunjuk kat orang lain, riak, dosa juga. Kan? Kemudian kita dalam menggunakan FB, kadang-kadang kita cakap benda bukan dalam FB, tapi benda bukan, dosa juga. Tak? Tidak tunaikan hak kita, hak badan untuk tidur. Sepatutnya dah sampai masa tidur, tapi kita tak tunaikan hak dia, dosa juga. Mana selalu kita buat dosa. Buruk sangka pada orang, dosa juga. Nampak? Kerana dosa ni ada zahir dan ada batin. So mana setiap orang tak pernah sunyi daripada melakukan dosa. Kalau orang kata aku tak pernah buat dosa, dia kata, aku ni daripada dulu sekarang aku tak pernah pun nak orang kata dajarkan orang, kan, aku tak pernah dajarkan orang, aku tak pernah berdosa lah, dia kata. Sebenarnya orang yang kata macam tu, dia tak pernah berdosa, sebenarnya dia berdosa. Dia kata macam tu pun dia kira dosa dah. Dia kata dia tak berdosa, sebenarnya dia dah berdosa dah. Kerana satu benda yang silap, salah. Kalau kita menyatakan kita tak pernah melakukan dosa. Cuma Allah Ta'ala kata, aku akan ampunkan dosa kamu dengan syarat kamu beristighfar atau bertaubat kepadaku. So maknanya ada juga hikmah dia. Allah Ta'ala ada kalau manusia ni, Allah Ta'ala takdirkan dalam hidupnya, kan, dia selalu buat benda tak elok. Mana benda tak elok ni dia selalu saja mudah terjerumus dalam benda tu. Tapi kata Allah, aku tetap buka peluang pada dia untuk bertaubat. Boleh jadi kata Allah, dengan dosa-dosa yang banyak tadi, kemungkinan besar satu hari nanti dia akan benar-benar bertaubat, dan dia seperti bayi yang dilahirkan tanpa dosa, berbanding dengan orang yang selalu beribadah kepada Allah, taat kepadaku, tapi dalam masa sama dia ada perasaan riak, ada perasaan ujub, hairan diri, menunjuk pada orang lain dan sebagainya, yang dia tanpa sedar dia melakukan benda tadi. Baik, kemudian tentang keadaan yang semacam ini samalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS, sebagaimana terangkan Allah Ta'ala, iaitu qala apra'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfi wallazi yumituni summa yuhyin wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin rabbi habli hukman wa hal hikni bis salihin. Ayat surah Asy-Syu'ara. Okey, qala berkatalah ia, apra'aitum ma kuntum ta'budun, tidakkah kamu lihat apa yang kamu sembah? Ni siapa kata ni? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada siapa?
kepada Namrud. Betul tak? Afara'aitum ma ta'budun? Adakah kamu terlihat apa yang kamu sembah? Antum wa aba'ukum al-qadamun, diri kamu dan bapa-bapa kamu yang terdahulu. Fa innahum aduwwul li, maka sungguh mereka itu aduwwul li, musuh bagiku. Kan? Maka sungguhnya mereka itu adalah musuh li, bagiku, illa kecuali Rabbal alamin, Rabbal alamin, Tuhan sekalian alam. Allazi khalaqani fahuwa yahdin, yang telah menciptakan ia akan daku, fahuwa yahdin, maka dia yang Allah Ta'ala tadi memberi hidayah padaku. Wallazi huwa yut'umuni wa yaskin, dan dia yang Allah Ta'ala tadi dialah yang beri makan padaku dan memberi minum kepadaku. Wa iza maritu fahuwa yashfi, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan aku. Wallazi yumituni summa yuhyin, dan dialah Allah Ta'ala tadi yang menghidupkanku dan mematikan aku. Wallazi at'amu ayyafirali khatiyati yaumiddin, dan yang telah, dan dia yang Allah Ta'ala tadi yang aku harapkan bahawa dia mengampunkan bagiku akan dosaku, khatiyaki, dosaku, yaumiddin, pada hari kiamat. Rabbi habli hukma, ya Allah Tuhanku berikan akan aku itu hukman. Hukman maknanya hukum. Hukman, hukum. Wahal hikni bisalihin, dan hubungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Hubungkan aku dengan orang yang soleh. Habis. Pas itu. Cukup. Orang. Saya boleh je teruskan. Tentulah kan. Sampai situlah ayat tersebut. Apa situ? Ayat tersebut. Terjemahan tu tuan boleh baca sendirilah. Ada terjemahan dah ada tu, kata baca je. Saya kadang tak baca sangat terjemahan tu. Mana saya kalau tengok mana kalimat susah je baru saya tengok mananya. Kalau kalimat biasa ni saya tak tengok terjemahan dia. Macam Yaumiddin, hari-hari agama. Apa nak tengok terjemahan ni, tak boleh tengok. Dah biasa jumpa kan. Wallahu alam. Alhamdulillah, saya malam ni insya-Allah akan datang kita sambung lagi. Kalau ada pertanyaan daripada jemaah, saya bukalah. Kalau ada persoalan nak diajukan. Kalau ada. Saya ada maksud tanya di luar tajuk ni lah. Okey. Di luar tajuk ni. Untuk ilmu saya juga lah. Saya ni masih jahil dengan ilmu juga. Ini berlaku pada saya sendiri dan saya tak pernah ambil tahu berlaku apa benda dah berlaku ni. Baru kita kena lakukan. Saya nak tanya tentang orang uzur. Uzur. Untuk ni kita lah. Kita uzur. Katalah ibarat kata kita ni lumpuh dan badan kita luka-luka yang tidak boleh dikenakan lagi. Tak kena? Tak boleh kena air lah. Okey. Maknanya kita kena tayamum lah kan. Ya. Tayamum tu apa kita sebut tayamum ni untuk ambil untuk tubuh dia. Dan kita wuduk. Tapi kalau tayamum kita untuk berhadap besar tu bagaimana? Terhadap besar? Kalau kita berhadap besar. Mana kita akan ganti dengan semacam tayamum, tapi bagaimana cara itu? Okey. Tayamum hadas besar sama jugalah. Sama juga seperti kita tayamum biasa. Kerana dia tengok tetap dia tak boleh kena air ke macam mana? Dia memang tak boleh kena air. Untuk badan dia dah luka-luka dah tentu. Luka besar tak boleh kena air. Okey. Sebut dia kata macam tu, mana kita kena ganti dengan tayamum lah. Tayamum yang mandi tu macam mana tu? Siapa boleh jawab soalan? Susah juga soalan ke? Kalau berlaku tu sekarang, orang bertanya tu. Betul juga tu saya cakap. Macam mana tu? Saya cakap semua dah saya jawab. Nanti tanyakan satu yang ada. Tayamum dia kalau contoh kalau kita tak ada wuduk kan, kita nak angkat wuduk, lepas tu tak boleh kita menggunakan air. Tak menggunakan air, semana kita boleh tayamum lah dengan menggunakan air. Kan?
Cuma kalau seandainya kita berhadas besar, takkan kita nak guling pula atas temu tu kan. Takkan kita nak guling-guling atas tanah tu. Just kita lalu je lah. Kita lalu kan salah. Dan Bagi contoh macam mana cara ni dia. Kalau kita tahu kalau tayamum biasa ni, kalau kita nak sembahyang, biasa kita tahulah. okey. Basuh muka dan tangan dia kan. Okey. Ini yang tentang yang kalau kita berhadas, ada besar. Mana cara nak ganti dia? Ini sekarang berlaku ni, orang bertanya, saya dia macam mana? Yang ini nanti saya jawab Mungkin saya tak boleh jawab hari ini. Nanti tuan ini soalan ni susah juga nak dijawab. Okey. Okey, tak jangan penting kita lupa lagi dulu sementara tu. Kita lupa lah itu untuk akan datang. Okey. Yang keduanya tentang kita sembahyang berjemaah. Biasanya kita sembahyang berjemaah ni kebanyakan jemaahnya lah. Yang jemaahnya selalu lupa. Kalau biasanya kalau imam tu yang arif, dia akan bagi tahu. Okey. Dia dengan hadis Rasulullah dia bagi tahu rapat-rapatkan kita saf, rapatkan kita supaya jangan ada setan berani celah kita. Kita tu. Okey. Ini kalau imamnya arif ada lah. Tapi bagi kita yang tak arif ni kebanyakan kan. Yang kita tak arif, jemaah ni sekarang kita ni terlalu banyak genggam kan. Dia soalannya dia kata yang saya perhatikan lah gitu. Apabila kita bersemayang ikut jemaah ni kalau apabila kita rapat kaki dia mesti lari. Kita rapat bahu dia lari. Jadi yang salah ni kita jarak tu yang Nabi pesan. Rapatkan kata dia supaya jarak kita tu supaya jangan iblis lalu celah duduk celah gitu. Jadi masalah ni jemaah yang tak berapa faham dia akan semayang ikut jemaah dia tak faham tadi. Yang itu kita nak tekankan supaya orang semua faham. Supaya rapat kasar tu. Yang tu tapi banyak hadis tu saja tapi hadis tu saya tak ada pula. Saya tak bilang. Memang kita digalakkan rapatkan. Digalakkan kita rapatkan saf tu. Kerana yalah memang ada hadis menyatakan kalau seandainya kita tak rapatkan, rengahkan, maka syaitan akan lalu kat situ. Okey. Yalah persoalannya di kalangan kita ni ada yang kadang dia tak arif, yang tak faham benda tu. Dan mungkin juga kadang-kadang dia tak biasa dekat dengan orang lain. Dia tak biasa dengan orang lain. Dia kalau semayang tu memang dia nak terpencil je tu kan. Dia lebih suka terpencil lah. Maknanya maknanya pemaham daripada kita lah. Ataupun mungkin di kalangan salah seorang pada jemaah tadi atau imam contohnya yang paling ada kuasa, mana dia kena pastikan benda tu. Sebelum tu sebabnya apabila imam sebelum dia takbir, maka dia beritahu dengan jemaah dulu supaya merapatkan saf. Kan? Pastikan orang kata jangan ada tempat-tempat ruang-ruang yang kosong dan sebagainya. Masalah kadang imam pun kadang-kadang buat tak tahu je. Lu ke depan terus takbir je tu. Terus ke depan terus takbir tanpa dia memperhatikan orang belakang. Okey?
biasanya imam ni cakap dia kan. Dia cakap apa kasar, apa kata. Iyalah. Kita yang belakang. Aha. Kalau ikut Rasulullah dulu, dia keluar daripada dia tu, dia pergi tegur ni. Kan, jemaah-jemaah ni. Masa itu sahabat-sahabat kan, kalau tak rapat dia tak lurus tu. Malah ada yang disentuh tubuh ni. Aha. Sebelum tu. Itu kalau seandainya jemaah tu tak ramai. Tapi kalau jemaah contoh sampai berpuluh saf jemaah tadi, tahu tak? So macam mana kita nak pergi sampai ke belakang? Ada lah tak masuk itu. Maknanya ada contoh ni juga. Okey. Kita panggil tiba tentang jadi rugi ya. Memutuskan saf tu kata dia. Kan Nabi ya, jangan sampai kita memutuskan saf. Kira kita memutuskan saf, kata Allah akan memutuskan rugi. Okey. Boleh. Okey. Sekejap. Bagi saya yang ini pentinglah Ustaz kan. Bukan kata kita, semua sekali lah pentinglah. Dapatkan satu. Memang penting. Kadang-kadang kita sebenarnya untuk diri kita sendiri individu. Okey. Cari keselesaan. Okey. Tapi bila nak duduk tu mesti tak terganggu orang lain. Jadi apabila dah rapat nanti kalau duduk teh air tak boleh. Okey. Kan duduk teh air kita satu syarat untuk itu sembahyang tu. Okey, yalah. Sepatutnya kalau kita rapat, sebaik-baiknya kita memang rapat. Kalau tak boleh duduk teh air, kita duduk macam di awal je. Apa salah pun. Okey, okey. Tapi sebab masalahnya jemaah tak hadir dengan dulu. Betul. Ini pasal tentang rapat-rapat ni. Saya dengar kita ada orang berbalah ni antara jemaah. Yalah. Berbalah. Orang berilmu. Kadang-kadang kita dulu kadang-kadang kita jenis kaki sakit. Okey. Sandar kaki lebih. Kadang dia pun tarik muka lah. Okey, okey. Okey, soalan tadi sebenarnya ada dalam kitab Fiqh Minhaji. Fiqh Minhaji yang karang oleh Jabatan Mufti. Yang dikarang oleh Jabatan Mufti nanti saya akan rujuk balik. Kan juruji nanti saya beritahu tuan lah tentang soalan jawapan tadi lah. Sebab benda ni memang benda ni jarang berlaku. Benda jarang berlaku, kadang-kadang kita jangan mengamalkan dia. Jarang kita nak amalkan. Okey? Apalagi kalau contohnya orang tu berhadas besar. Biasanya kalau orang berhadas besar ni, kalau dia tak ada kemampuan menggunakan air, biasanya orang tu jarang berhadas besar. Kalau dia tak mampu menggunakan air, biasa jarang kan. Seorang itu jarang berhadas besar kalau dia tidak ada mampu menggunakan air. Memang dia dah uzur. Dah uzur memang jarang berhadas besar biasa je. Kecuali berhadas kecil je. Tapi kalau contoh berlaku juga, tu kita akan tengoklah. Okey? So, betul saya cakap ni, orang uzur dia jarang berhadas besar. Betul tak? Itu sebab kadang-kadang kita tak jumpa masalah tu. Dia ada. Mungkin tak uzur lah, tapi berpenyakit. Yalah. Tapi mana tahu kalau dia malam dia mimpi dia ambil dikit. Bahaya ya. Tapi kita dulu masa akhirat Subuh lah. Okey. Boleh lah tu. InsyaAllah. Okey. Tapi biasalah, jarang lah. Orang sakit biasa jarang berhadas besar. Biasa jarang. Lama ni, sebab keuzuran. Lama 60 lebih tahun. Saya tak terfikir tentang tu pun. Saya tak pernah fikir kita tahu. Saya mau uzur yang kita tahu itulah kalau masalah. Iyalah. Betul. Orang timbul permasalahan ni, saya sakit pada tu. Okey? Okey. Nanti kita bagi jawapan insya-Allah. Kita dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa sina fataya alina wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahata ta'arifin
Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin, Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.